Saya nak pilih dia, saya nak pilih dia. Apa hukumnya? Kalau kita pilih itu, A apa nak jadi, B apa akan jadi, maka hukum berdasarkan kepada apa yang kita tahu apa akan terjadi dengan pemilihan itu. Dengan pemilihan itu, maka kita tengok dulu apa Tuhan suruh. Tuhan kata dalam surah An-Nisa, apa Allah kata? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah kata, ayat ni selalu orang terlepas baca, dia baca ayat kemudian. Ayat yang selepas itu, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebelum ayat ni, ayat atas. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada ahlinya, kepada yang layak. Jadi pilih nak bagi amanah pada yang layak ni perintah Tuhan ke tak? Perintah Tuhan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Allah bagi kurnia, diingatkan kamu, Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Baru dia kata, wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulul amri di kalangan kamu. Karena nak jadi ulul amri tu nak kena pilih dulu. Jadi dia suruh kita dulu pilih. Dia suruh kita pilih siapa? Pilih yang layak. Jadi kalau kita pilih yang tak layak, bererti kita telah melanggar titah perintah Tuhan. Ada dosa balal. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah azza wa jalla biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah yahwi biha ila fi jahannam. Nabi kata, satu hamba dia bercakap dengan satu perkataan, dia pun tak terfikir. Dalam riwayat yang lain dia kata, makana yazunnu an tablugha ma balagat. Dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta, dia pun tak sangkalah perkataan dia tu sampai jadi macam tu. Satu kalimah yang menyebabkan Allah redha. Allah redha kepadanya sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Ataupun dalam riwayat, Allah angkat darajatnya. Seorang hamba bercakap dengan satu kalimah yang mana menyebabkan murka Allah. Satu kalimah dia terjun ke dalam neraka Jahannam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalimah itu ialah kalimah yang sama ada menyokong orang yang zalim. Kerana satu kalimah, orang yang zalim itu terus buat zalim. Contoh, kata Ats-Tsauri, kita orang nak buat salah, kita orang nak mencuri, contoh kau duduk cari tang mana, kita nampak tempat nak curi, kita buat mata gitu, mata dia boleh buat. Orang nak zalimi orang, kawan tu nak menyorok daripada orang yang zalim, kita tolong tunjuk ke dia tu, menyebabkan dia boleh buat zalim. Satu kalimah terjun ke dalam neraka. Bahaya ni dalam hadis Bukhari. Sebab itu kalimah, kalau kalimah pun bahaya, undi pun bahaya. Habis nak undi siapa? Saya tak tahu nak undi siapa. Hak tu terpulang kat tuan-tuan. Cuma saya sebut ni kaedah umum. Jadi kaedah umumnya apa? Kaedah umumnya kita jangan undi siapa-siapa sajalah. Yang kita rasa dengan kita bagi undi tu, dia akan membinasakan negara kita ataupun negeri kita. Orang kata pening, tak tahu nak undi siapa. Yang mana yang terbaik? Kalau tanya saya, macam saya sebut malam tadi lah, tak ada yang terbaik yang semua ni. Yang mana yang kurang buruk adalah, kan? Yang mana yang kurang bahaya, hak tu ada.
nak kata hak terbaik, semua orang politik ni macam tu lah, cakap hebat lah. Yang ni habak kawan ni cakap, kawan ni cakap. Kalau kita dengar ceramah mereka, dua-dua kita pening kan. Tapi kita cuba mengelakkan yang mana yang paling bahaya. Dia panggil ada bab dalam agama ni, dia panggil irtikabu akhafud darurain. Kita kena ambil mudarat yang lebih ringan. Contohlah, semalam saya buat kalau orang kencing manis lah. Doktor kata kalau biak sikit lagi nak kena potong sampai ke lutut. Kalau potong sampai kat kaki ya. Kat tapak kaki saja. Dua-dua kita tak mau. Tapi daripada nak kena hak bahaya, kita potong yang sikit. Dia panggil mengambil mudarat yang lebih ringan. Apabila kita tahu hal ini, kita dua keadaan dalam politik, sama ada kita pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik ataupun yang kurang buruk di kalangan yang buruk. Yang mana yang paling benar di kalangan yang benar ataupun yang kurang temberang di kalangan yang kuat temberang. Jadi itulah yang ada yang saya kata dalam politik kita ni, tuan-tuan pilih lah. Yang penting undi kita itu bukan Allah undi pi siapa-siapa pun, hangpa bagi duit kat aku undi. Jangan. Yang ni ada dosa pahala. Ada dosa pahala.